Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini satu laporan yang menggemparkan seluruh negara Malaysia daripada Sinar Harian. Memetik daripada Sinar Harian dengan tajuk Mais Nafi, Istihar Abdul Hadi pengikut ajaran sesat. Wow, ini tular di media sosial yang mengatakan bahawa adanya konon pengistiharan konon Abdul Hadi adalah pengikut ajaran sesat. Tetapi hari ini kita bersyukur kerana dengan segera MAIS telah pun menafikan perkara tersebut dipetik daripada Sinar Harian. Saudara-saudara sekalian, Majlis Agama Islam Selangor MAIS menafikan kenyataan seorang pemilik akaun Facebook yang mendakwa agensi agama Islam itu mengistiharkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai ajaran sesat. Setiausaha Ahmad Sair Makhtar berkata, kenyataan dimuat naik di Facebook pada 1 September itu mempunyai unsur fitnah dan seterusnya menjatuhkan imej MAIS. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang penganalisis politik dan pemerhati politik bebas di Malaysia, saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, janganlah bermain dengan api. Jangan cuba-cuba nak memfitnah. Perbuatan fitnah itu seperti yang kita tahu adalah perbuatan yang lebih teruk daripada membunuh. Kerana perbuatan itu boleh menyebabkan kesusahan kepada ramai orang dan bukan hanya kepada seorang sahaja. Jadi oleh sebab itu, walaupun anda nak menang politik, nak menang pilihan raya, nak menang apapun di Malaysia ini, janganlah menggunakan strategi yang bodoh itu. Janganlah menggunakan strategi yang keji itu, iaitu memfitnah. Jangan tiru orang lain yang suka buat fitnah. Ialah, kita pun tahu, ada beberapa pemimpin daripada parti-parti politik tertentu ini, ada parti-parti pemimpinnya daripada parti-parti tertentu ini yang banyak kali dah kedapatan memfitnah, kalah di mahkamah fitnah dan macam-macam lah. Tapi saya menyeru, janganlah tiru orang buat macam tu. Takkanlah orang nak mau fitnah pun kita nak tiru fitnah juga kan? Betul ke tidak? Jadi oleh sebab itu perbuatan itu haruslah kita kutuk bersama-sama. MAIS mendapati kandungan dimuat naik di akaun media sosial itu adalah tidak benar dan mengandungi unsur fitnah yang boleh mencemarkan imej MAIS sebagai pihak berkuasa agama di negeri ini, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Ahmad Sair menegaskan pihaknya memandang serius perkara itu, terutama terhadap mana-mana pihak yang sewenang-wenangnya menggunakan nama MAIS untuk sebarang kepentingan. Tidakkan sewajarnya akan diambil terhadap perkara atau berkaitan perkara ini, kata beliau lagi. Sebelum ini, seorang pemilik akaun Facebook mendakwa MAIS mengistiharkan Abdul Hadi dan semua ahli PAS termasuk ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan ahli Parlimen serta menteri besar dari PAS sebagai pengikut ajaran kafir Syiah Khawarij. Saudara-saudara sekalian, apabila sudah dinafikan oleh MAIS, kita harus sama-sama menyebarkan perkara yang benar. Perkara yang benar ialah MAIS tidak pernah mengistiharkan Abdul Hadi Awang maupun PAS adalah pengikut ajaran sesat. Tidak pernah diistiharkan, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi kita nak tegaskan bahawa MAIS, iaitu Majlis Agama Islam Selangor, menafikan kenyataan seorang pemilik akaun Facebook yang mendakwa agensi agama Islam itu mengistiharkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai ajaran sesat. Dan apa yang dinyatakan oleh pemilik akaun Facebook tersebut dengan mendakwa MAIS mengistihar Abdul Hadi dan semua ahli PAS termasuk ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan ahli Parlimen serta menteri besar dari PAS sebagai pengikut ajaran kafir Syiah Khawarij ialah sesuatu yang salah dan fitnah. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Ingat, apapun yang anda mahu, jangan sekali-kali gunakan teknik dan cara yang salah dan berdosa, terutamanya cara memfitnah. Memfitnah itu adalah dosa besar dan boleh menyebabkan anda masuk neraka. Jadi kalau nak menang, carilah cara, kaedah, strategi yang lain. Elakkan menggunakan teknik fitnah yang memang tak
berguna. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pembongkaran dan pencerahan ini, laporan daripada Harapan Daily ini, adakah ini adalah petanda bahwa PRK Simpang Jeram dan PRK Pulai sah akan dimenangi oleh Amanah? Ini kerana sejak akhir-akhir ini Amanah menjadi luar biasa. Terkini seorang pemimpin bekas adun bersatu atau PAS, kalau saya tersilap antara mereka dua inilah daripada Perikatan Nasional, telah sah menyertai Parti Amanah. Ini bermaksud Parti Amanah kini semakin diakui, semakin disukai dan yang lebih penting lagi semakin dipercayai rakyat. Bahkan terkini bukan rakyat semata-mata yang mempercayai Amanah, tetapi intelektual yang ada di Malaysia ini juga bukan seorang dua, bukan seorang tiga, tapi ramai intelektual kini mula menganggap Amanah sebagai parti yang luar biasa, parti yang boleh diangkat dan kini boleh menggantikan parti PAS. Ramai intelektual nobatkan Amanah bakal jadi parti pilihan, kata intelektual. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu optimis parti yang ditubuhkan sejak 2015 itu akan menjadi sebagai parti pilihan pada masa hadapan. Beliau berkata, ramai golongan intelektual daripada universiti berpandangan bahawa Parti Amanah mempunyai masa depan yang agak baik. Kami akui Parti Amanah parti kecil dan pemimpinnya tidaklah hebat. Macam saya ini kerdil, tidak kaya dan naik pun melalui bawah, kata beliau lagi. Namun ramai juga para intelektual universiti melihat Amanah ini mempunyai masa depan yang baik. Dalam pilihan raya PRN di 6 negeri baru-baru ini, sebenarnya kalau nak diikutkan ciri-ciri kekalahan itu, kami Amanah tidaklah begitu teruk, kata beliau lagi. Kita macam Pak Pandir lah. Bukan anak dia yang mati. Anak orang lain pun mati juga, kata beliau. Katanya dalam rancangan Bual Bicara dalam talian Skop MG Malaysia Gazette semalam. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai strategi Amanah untuk menarik orang Melayu kekal bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Dalam rancangan itu, Muhammad Sabu turut mengimbas kembali kemenangan di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kota Lama yang menyaksikan calon Amanah Dr. Hafizah Mustaqim menembusi kawasan itu pada PRN yang lalu. Kalau kita lihat di Kelantan, alhamdulillah kami muncul menang satu kerusi dengan satu kerusi Barisan Nasional. Kalau istilah kerusinya, kami Amanah sama kuat dengan Barisan Nasional, kata beliau lagi. Tetapi buat masa ini, kami tetap yakin masa hadapan ke arah yang negara stabil. Amanah akan menjadi pilihan di masa hadapan insya-Allah, ujar Muhammad Sabu yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Saudara-saudara sekalian, Mat Sabu juga mengatakan bahawa negara Malaysia ini berada di tangan anak muda. Saya setuju dengan kenyataan Datuk Seri Muhammad Sabu ini ataupun Mat Sabu ini apabila beliau mengatakan bahawa masa depan negara ini di tangan anak muda. Anak-anak muda lah yang penentu kepada masa depan Malaysia. Kepentingan dan peranan anak muda dalam kemakmuran negara mendapat perhatian Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Presiden Parti Amanah itu juga berharap Malaysia menjadi negara yang hebat dan dihormati. Masa depan negara ada di tangan anak-anak muda hari ini. Esok mereka pula yang akan mengambil alih mentadbir negara. Saya berdoa semoga Malaysia menjadi negara yang hebat dan dihormati ramai, kata Mat Sabu dalam hantaran di Facebook rasmi beliau. Muhammad Sabu juga berkongsikan gambarnya bersama sekumpulan anak muda yang ceria dan teruja dalam suasana satu majlis. Bekas Menteri Pertahanan itu sejak dahulu lagi dilihat antara pemimpin kerajaan popular perpaduan yang disenangi dalam kerajaan rakyat.
kalangan rakyat segenap lapisan usia dan kaum. Beliau dikenali dengan kebolehannya berpidato spontan, lancar dan bersemangat diselangi seloro serta menghadapi situasi politik dunia di negara-negara Islam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.